yang kembali bersih, yang memang betul-betul tidak membersihkan. Tapi kalau kita lah bukan nak membersihkan, tetapi rasanya dalam Ramadan sendiri kita mengkeladakkan diri kita dalam dosa. Ini kita insaf pada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kaum bu minta maaf supaya jangan berbual, jangan bicara dalam majlis kuliah ini, beri perhatian penuh supaya kawan-kawannya tak terpaling perhatian. Dari awal Ramadan, hari pertama Ramadan sampai 30 Ramadan, agak-agaknya ada tak satu hari itu yang kita tak langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Rasanya tak ada. Kita sejahtera, kita dah puasa, dah habis sampai 30 hari, kita rasa hari menyambut kemenangan kita, hari untuk kita bergembira. Tapi bagaimana kelakonan kita dalam bulan puasa? Bagaimana pencapaian kita? Apa markah kita dapat? Kita simak sama-sama tuan-tuan sekalian. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, rasanya tak ada satu hari yang kita tak langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dapatkah kita menjadi orang-orang minal aidin, di kalangan orang-orang yang kembali fitrah? Orang menyebut kita minal faizin, supaya anda di kalangan orang-orang yang berjaya. Yang berjaya ialah yang menang juangnya. Kalau tak menang, kalau tak juang, maka tak ada menang. Kalau tak jaya, maka tak ada raya. Hamba-hamba Allah Ta'ala setengah mereka itu betul-betul berjuang melawan hawa nafsu sesungguh-sungguhnya dalam bulan puasa. Tapi kita rasa diri kita bukan melawan hawa nafsu. Bahkan nampak-nampaknya lah dalam bulan Ramadan kita bahkan melayan hawa nafsu kita. Nafsu mata masih belum kita kekang dalam bulan puasa. Nonton TV masih nonton juga, dengar radio masih dengar juga, lisan masih bertutur-tutur juga. Nafsu belanjanya, nafsu badirnya, la haula wala quwata illa billah. Nampaknya kita tidak berjuanglah dalam bulan puasa. Wal maqbulin, supaya kita jadi di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala yang diterima amalnya. Kita mengakulah pada pagi ini pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aku tak beramal ya Allah dalam bulan puasa, aku tak beramal, aku tak beramal. Kan ada sembahyang tarawih, kita ada sembahyang tarawih, kita ada baca Quran, kita ada i'tikaf. Sembahyang tarawih 20 rakaat, yang satu rakaat daripadanya pun kita tak full khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu berani kita nak sebut kita sebagai sembahyang dan ibadat? Pendek kata, kita ambil contoh orang-orang salihin, kita ikut adab orang-orang yang muttaqin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka ibadat, mereka melawan hawa nafsu, mereka mentarbiah diri dalam bulan puasa. Itu pun mereka setiap lepas bulan Syawal takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cemas hati pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai 6 bulan selepas hari raya, mereka masih mengadah tangan, ya Allah terima Ramadanku, ya Allah ampunkan dosaku dalam bulan Ramadan, ya Allah maafkan kecuaianku dalam bulan Ramadan. Padahal ini orang-orang taat belaka ni, orang-orang taat belaka. Amalan mereka Masya Allah, tarawihnya ratusan rakaat setiap malam, Qurannya bukan sekali khatam, berkali-kali khatam. Itu pun minta angkat tangan pada Allah Ta'ala, takut Ramadan aku tak ada markah. Masya Allah. Ini kan pula kita tuan-tuan sekalian. Maka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita tak perlu nak menegakkan benang basah. Dengan Allah Ta'ala kau ngaku sahaja, ngaku. Pada pagi ini kita mengaku, ya Allah aku tidak ada amal dalam bulan puasa yang lalu, ya Allah. Ya Allah betapa ramai hamba-hambamu yang kau dah anugerah karunia hampir padamu, meningkat martabat mereka di sisimu, bertambah kemuliaan mereka di sisimu, ya Allah. Aku mohon ya Allah dengan berkat kemurahanmu, ya Allah, walaupun tidak ada apa-apa yang kupersembahkan padamu, walaupun aku cuai dalam bulan Ramadan, namun apa yang kau beri kepada mereka kau beri juga kepada aku, ya Allah. Kita minta, kita rayu. Maka bulan-bulan raya ini tuan-tuan sekalian, untuk bulan muhasabah diri terhadap Ramadan. Bulan-bulan raya ini bulan untuk kita cemas kalau kita tak peroleh anugerah Ramadan. Bulan-bulan raya ini untuk kita rayu akan penerimaan Allah Ta'ala atas segala amalan dalam bulan Ramadan. Beraya-beraya juga
berjalan-berjalan juga, berkunjung-berkunjung juga, pahala semua tu, silaturahmi. Namun itu penjalinan antara kita sesama kita, tapi penjalinan antara kita bersama Tuhan kita, penjalinan antara apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita dan bagaimana natijahnya, perlu kita rasa bimbang dalam hati, perlu kita rasa cemas. Itulah sepatutnya sikap kita dalam bulan-bulan raya begini. Takut-takut kalau amalan kita tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Pemurah, Allah Maha luas rahmatnya, Allah Maha Pengampun. Tetapi aku sudah memenuhi tuntutan Allah Taala ataupun tidak, aku merayu. Aku mengaku bahawasanya aku tidak memenuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan aku merayu agar Allah Taala terima aku seadanya, semata-mata dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun aku kosong, tidak ada apa yang aku perlakukan amal walau sedikit pun, bahkan dosaku bergunung. Itu yang kita declare, kita mengaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keduanya dalam bulan-bulan raya ini, jangan lupa puasa 6. Yang belum mula puasa 6 masih boleh mula lagi, masih ada hari lagi. Yang tak pernah seumur hidup puasa 6, tahun ini buat, jangan tak buat, jangan tunggu lain tahun lagi. Lain tahun tak tahu boleh jumpa, tak jumpa. Puasa 6 ni penting, sangat penting. Nombor 1, kerana dianya sunnah yang mana Nabi sebutkan kalau kita puasa dalam bulan Syawal dan kita ikuti 6 hari, maka seumpamanya Nabi mengatakan satu amal diganda 10. Maka barang siapa yang sudah puasa dalam bulan Ramadan diikutkan dengannya itu 6 hari dalam bulan Syawal, maka seolah-olahnya dia berpuasa sepanjang tahun. 30 hari bulan puasa campur 6 hari dalam bulan Syawal ini, jadi sama sekali 36. Dikali 10 maka dapat markah 360. 360 cukup untuk cover bekalan kerohanian kita sepanjang tahun. Sebab puasa punya manfaat ialah untuk penyucian kerohanian kita, sebagai benteng akhlak kita, sebagai pertahanan batin kita, puasa. Maka apabila kita puasa 6 ini, insya-Allah cukup bekalan untuk 1 tahun karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Satu lagi, puasa 6 ini sebagai tanda kita sedih berpisah dengan Ramadan. Dah habis Ramadan, kita sedih, Ramadan dah tak ada, amalan gandaan sudah tidak ada, masjid dah tak seramai lagi. Jangan habis begitu saja, sambung lagi puasanya ini. Hidupkan suasana macam Ramadan. Jadi tidak sampai kita betul-betul lepas Ramadan hilang terus Ramadannya. Puasa 6. Dan di antara manfaat puasa 6 ini tuan-tuan sekalian, ialah sebagaimana kita ketahui bahawasanya syaitan dibelenggu pada bulan Ramadan. Itu semua kita tahu, suka kita syaitan kena belenggu. Tetapi yang patut kita jaga ialah tentang syaitan terlepas. Itu lebih patut kita jaga. Musuh kita, samsing kampung umpamanya perompak, masuk penjara 1 bulan. Dia nak keluar kita boleh senang hati ke? Takut. Dia keluar mesti dia nak apa-apakan kita. Bukan satu, dengan member dia pulanya. Dan musuh dia dengan kita betul-betul punya musuh, dia dendamnya dia. Sekarang dia terlepas, ya Allah. Macam mana? Masuk dalam kubur, masuk dalam binting. As-sawmu junnah. Puasa adalah binting. Jadi kita dalam bulan-bulan raya ni, terutama malam hari raya tu sendiri, orang punya lalai, Masya Allah. Kosong masjid-masjid. Di rumah dah mula bulan Ramadan berkumandangan bacaan Al-Quran. Lepas malam raya sendiri berkumandang segala rancangan hiburan aneka ragam, orang menari berjoget, wajib nonton sama-sama. Astagfirullah. Malam raya sendiri manusia dah penuh kelalaian. Pada hari raya pertama lagi, ya Allah, sembahyang fardunya pun hampir-hampir tertinggal. Kalau tak tertinggal pun lewat waktu, bukan awal waktu. Sembahyang jemaah di masjid tak tahu hadir ataupun tidak. Orang masjid tahulah berapa jemaah kalau awal-awal hari raya itu. Sembahyang qabliyah ba'diyahnya setengah orang tak buat pada hari raya, Masya Allah. Kemudian hari raya kedua, hari raya ketiga, open house sana, open house ini, boleh kita hadir, tapi kadang-kadang menimbulkan suasana yang tidak membawa kepada ketakwaan pada Allah Ta'ala. Manusia, pendek kata, manusia penuh kelalaian dalam bulan Syawal. Maka kau masuk binting Allah Ta'ala. Ketika musuh kita menyerang, kita masuk binting Allah Ta'ala. Kita masuk dalam suasana puasa balik semula. Sebab itu seafdal-afdal puasa 6 pada 2 Syawal sampai 7 Syawal. Ketika itu awal Syawal kita takbir. Awal Syawal kita menghidupkan malam hari raya. Awal Syawal kita datang sembahyang. Dapatlah protection juga. Hari raya kedua dah mula puasa sampai raya ketujuh. Ketika musuh kita sedang ganasnya menyerang kita,
kita masuk dalam benteng kubur Allah Ta'ala terpelihara. Paling-paling tidak jangan kita tak masuk dalam kubur ini 6 hari dalam sepanjang bulan Syawal. Kerana penting, jadi mengurangkan serangan musuh terhadap diri kita, dapat kita berbenteng dalam kubur Allah Ta'ala. Ini di antara pentingnya puasa 6 untuk kita laksanakan. Yang belum pernah laksanakan puasa 6, cuba laksanakan tahun ini, insya-Allah anda akan dapat rasa kesannya. Apabila kita laksanakan puasa 6, niat dengan qada sekali. Walau laki-laki sekalipun, walau kita tak ada qada sekalipun. Saja aku puasa pada esok hari kerana menunaikan qada Ramadan beserta sunat puasa 6. Boleh? Puasa kita boleh 2 in 1. Fardu dan sunat boleh bertimpa. Apatah lagi memang yang boleh ada qada kaum ibu. Niatkan sekali qada. Kebetulan pula kita masih lagi tinggal 3 hari puasa 6 kita. Tak tahu sakit, demam, tak boleh puasa. Macam mana ni? Dalam bulan Zulkaidah puasa. Niat puasa 6 qadaan. Saja aku puasa pada esok hari, ini dah 3 Zulkaidah. Kerana menunaikan 1 hari daripada puasa sunat puasa 6 aku qadaan kerana Allah Taala. Qada diqada. Segala amalan kita yang berwaktu yang kita tertinggalkan, kita boleh qada. Kita boleh qada. Sembahyang duha tak buat, sibuk, busy ke, ngantuk ke bagaimana, dah pukul 3 petang baru teringat, aku tak buat duha pagi tadi. Qada sembahyang duha. Sembahyang duha dah tentulah pahalanya tak sama dengan tunai. Begitu juga sembahyang witir. Aku tak buat tadi malam witir. Ni dah pukul 10 pagi. Qada witir, boleh qada. Bahkan ulama bilang sayugia kita qadakan amalan-amalan sunat kita. Fardu tak payah cakap lah ya. Fardu memang kena qada. Semalam semain sunat pun qada. Kenapa kena qada? Supaya markah kita tak kurang satu. Supaya mendisiplinkan kita. Memang sepatutnya duha aku buat pagi. Aku tak buat pulaknya. Aku buat petang. Kan penat. Petang nak ada ba'diyah zuhur. Petang nak ada ibadat-ibadat lain. Tetapi aku kena tambahkan duha buat gitu. Jadi besok aku akan jaga. Aku seberapa daya macam mana pun aku squeeze. Aku masukkan juga duha. Supaya aku tidak kena qada pada petang. Patut witir malam. Aku mungkin witir pukul 10 pagi pulaknya. Tak kena waktunya. Tapi aku buat juga. Tapi pagi aku nak buat duha. Dah lah duha 8. Witir aku nak tambah lagi. Pasal malam aku tak buat, siang kena buat. Malam ni aku mesti nak buat. Biar tak perlu qada besok hari. Itu fungsi mengqada ibadat kita. Jadi kalau tahun ini puasa 6 kita sampai terqada dalam bulan Zulkaidah, tahun depan aku nak awal-awal puasa 6. Biar sampai tak melangkah masuk dalam bulan Zulkaidah, aku puasa juga. Tapi markahnya berbeza. Kerana apa? Qada. Kerana qada. Kalaulah aku dapat bereskan dalam bulan Syawal, betapakah baiknya. Jadi tahun depan kita berjaga. Begitu tuan-tuan sekalian. Prihatinnya alim ulama terhadap segala amal-amalan kita ini. Dan yang keduanya dalam bulan-bulan raya ini ada kita baca kitab juga. Tapi sayugia kita sebutlah postmortem kita tentang Ramadan. Kita muhasabah dalam bulan Ramadan. Dan kerja-kerja yang patut kita lakukan dalam bulan Syawal ini. Ini tajuk bicara saya ni, mana-mana tempat saya pergi dalam awal kuliahnya, semua saya cakap tajuk yang sama. Dengan penambahan-penambahan yang sikit. Kedua perkara yang suka kami ingatkan mengenai bulan Syawal ini ialah apa? Masuk terbenam matahari maghrib malam raya. Dah masuk musim apa tuan-tuan sekalian? Kita sekarang dalam musim apa? Musim haji. Kita dalam musim haji. 1 Syawal musim haji sampai 10 Zulhijjah musim haji. Dah musim haji. Kalau sekarang ada di antara kita yang nak pergi haji tahun ini, nanti berangkat bila? Lagi sebulan setengah. Lagi sebulan. Tapi anak dah tak sabarlah nak niat. Boleh dah sah kita punya niat sekarang ni. Sekarang juga niat balik pakai ihram, pergi kedai, pergi pasar semua dengan ihram, dengan niat haji. Dah boleh. Haji ifrad ke, haji tamattu' ke, nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Sah kerana apa? Dah masuk dalam bulan haji. Dah masuk dalam bulan haji. Dan siapa nak masuk Makkah sekarang ini dah tak boleh masuk dengan pakaian biasa. Mesti dengan berihram. Niat ihram umrah ataupun ihram haji. Dah kena sedemikian itu nak masuk Makkah. Jadi kita sekarang ni dalam bulan haji. Maka suka saya peringatkan diri saya dan kepada tuan-tuan sekalian. Haji ni rukun Islam. Rukun. Wajib. Wajib. Tetapi di situ kerana dia rukun yang kelima.
Tambahan pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan, menyebutkan menunaikan haji jika mampu. Maka kebanyakan di antara kita tak pergi haji ataupun belum pergi haji dan kita tanggungkan aku belum mampu. Tak boleh. Kalau kita sudah mampu pergi haji dan kita tak pergi haji, ditakuti apabila nak meninggal dunia nanti, maka ditawarkan kau nak mati Yahudi, nak mati Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Baik itu kita gesakan pergi haji, tuan-tuan sekalian. Pergi haji, ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak belum mampu, haji mahal, makan belasan ribu juga. Taruhlah dengan pocket money sama sekali 20,000 umpamanya. Besar tu jumlahnya. Kau renovasi rumah kau berapa ribu? Berapa puluh ribu renovasi rumah? Itu wajibkah? Itu penting sangatkah? Sehingga kalau kau tak renovasi dengan segala keindahannya itu, kehidupan kau menjadi pincangkah? Tak tahu di sini ada tak orang kalau renovasi rumah sampai 50,000? Setengah tempat orang renovasi rumah sampai 50,000 pun ada juga ni tu. 50,000, 60,000 pun ada. Haji belum pergi. Ya Allah, itu dia masih belum pandang diri dia dah mampu pun. Allah, dengan segala dia punya window grill dia, dengan rod iron berkerawang dia pasang. Allah, kornis dia bukan main bersusun. Langsir dia saja 3,000 tak cukup. Allah, itu pun dia bilang belum mampu pergi haji. Kita ingatkan pada pagi ini, haji itu wajib. Kereta bukan main menjulur. Sehandal-handal kereta dia belinya dia. Haji belum pergi. Tapi anak perlu travel, anak perlu kereta. Betul lah, beli yang sederhana Proton pun sudah cukup. Hyundai pun dah cukup untuk kau sampai Kelantan, sampai Kedah pun boleh. Pun bukannya hari-hari kau pergi Perlis, pergi Kedah. Ya tidak. Sehandal-handal kereta, Masya Allah. Puluhan ribu punya harga kereta. Bahkan mencecah ratus ribu pun ada juga. Haji belum pergi. Berdosa. Orang yang dah wajib pergi haji, engkau tak pergi haji, kemudian harta itu habis, miskin balik semula sekarang. Tak sedikit kan orang yang begitu. Miskin balik semula, status dia bukan seperti orang yang belum mampu pergi haji. Orang yang memang belum mampu, belum ada kemampuan pergi haji, hidup susah, kais pagi makan pagi, memang tak wajib pergi haji. Dia meninggal dunia tak ada duit nak dihajikan pun tak wajib dihajikannya dia. Tetapi orang yang sudah ada duit tetapi dia tak pergi haji, sekarang duitnya habis, dia wajib dengan segera berusaha cari ganti wang itu dan dia kena pergi haji segera. Seperti orang berhutang pada zakat. Dah wajib zakat, tak bayar zakat, tak keluarkan zakat, tiba-tiba jadi miskin. Kira kau dah menyalahgunakan wang zakat. Wang zakat itu bukan hak milik kita, hak 8 asnaf. Cukup hal saja dari hak 8 asnaf, 2.5%. Kau tak keluarkan zakat, wang tu habis, kau kena ganti. Begitu juga haji. Kau dah wajib haji, kau tak pergi haji, wang tu habis, kau wajib ganti dan pergi dengan segera. Kau tidak hukum derhaka tu. Hukum derhaka. Kenapa? Dah dikira sebagai wajib. Jadi kewajipan ini kita serukan untuk diri kita dan juga untuk siapa? Ustaz cakap ni bagus, fulan terkena. Bukan untuk fulan, untuk kita dan anak-anak kita. Tuan-tuan sekalian balik nanti, kalau tengok anak-anak kita yang sudah sejahtera, dah dewasa, nasihatkan. Abah tengok kehidupan kau pun dah stabil sekarang. Rumah pun sudah, kelengkapan sudah cukup. Kereta pun dah 2-3 kali tukar. Nektai pun dah makin menjulur. Tak kau pergi haji? Pergilah haji. Nantilah bah belum bersedia. Sedia tak sedia. Kalau kau dah wajib haji, kau wajib haji. Boleh dah masuk pukul 1 dah bang zuhur. Oh saya belum bersedia nak sembahyang. Sedia tak sedia kau wajib sembahyang. Israel datang boleh kau bilang saya belum bersedia untuk kembali. Kau cabutlah nyawa orang lain dulu. Sedia tak sedia kau kena kembali. Begitu ibadat haji tuan-tuan sekalian. Wajib ibadat haji. Ingatkan anak-anak kita. Ingatkan mereka yang di bawah kita. Dan kita yang sudah pergi haji pun mohon pada Allah Ta'ala supaya terima ibadat haji kita. Setengah orang pula apabila pergi haji, tak apalah, nak pun dah pergi umrah. Baik itu setengah alim ulama mengatakan kalau orang belum pergi haji, tak digalakkan pergi umrah, takut jadi begini. Kenapa? Wang untuk pergi haji dah dipakai separuh untuk umrah. Dia nak kena kumpul balik semula daripada awal, mematahkan semangat dia. Dan setengah orang pula dah pergi umrah, rasa dia dah puas hati dah. Tapi anak dah puas juga, dah nampak tengok Baitullah, dah dapat jejakkan kaki tanah haram.
Rukun Islam kelima bukan menjejakkan kaki tanah haram dan tengok Baitullah. Rukun Islam kelima wukuf di Arafah, haji. Haji. Jadi apabila kau belum pergi haji, kau dah tengok sepatutnya dah pergi umrah, makin menambah gairah untuk pergi haji. Dia makin dah pergi umrah, makin rasa dah cukuplah, dah memadai. Setengah-setengah orang kita begitu. Tak sayur dia juga pergi haji, tuan-tuan sekalian. Pergi haji. Bagi yang belum pergi haji, anak belum ada kemampuan. Tetapi pasang niat dulu, pasang kehendak dulu, pasang azam dahulu. Aku nak pergi haji. Duit nombor 2. Kota langsung tak ada kena-mengena. Kalau dah memang Tuhan panggil, kota kita kata 30 tahun lagi kita pergi. Takdirnya Allah Ta'ala 2 tahun kita boleh pergi. Kalau dah Allah Ta'ala undang, kita akan dapat pergi. Nombor 1, kau nak ataupun tidak. Kalau hendak, Allah akan undang. Pasal selama ni kita belum begitu kehendaklah, sebab itu Allah Ta'ala belum undang. Allah undang orang Turki, Allah undang orang Iran, Allah undang orang Indonesia, Allah undang orang Johor, Allah undang orang mana-mana kau jiran kita. Kita tak diundang oleh Allah pasal kau tak nak, Allah Ta'ala tak undang. Cuba kau nak, kau sungguh-sungguh, Allah undang, insya-Allah. Undang. Kalau nak pergi haji, kumpul duit bermula dengan 1 bulan 100, insya-Allah 5 tahun boleh pergi haji. Kalau kau ada kehendak lah. Tapi duit belum ada, kumpul 1 bulan, bermula dengan 1 bulan 100, 5 tahun boleh pergi haji. 1 bulan 100, 1 tahun berapa dia dapat simpan? 1,200. 2 tahun? Sebetulnya bukan begitu. Kalau dia kumpul bermula dengan sebulan 100, 1 tahun dia boleh dapat simpan 2,000. 2 tahun dia boleh dapat sampai 5,000. Ustaz ni kira macam mana ni? Dia pakai kalkulator apa pula? Tak ada. Kita tak bilang kumpullah setiap bulan 100. Bermula dengan 1 bulan 100. Sebagai azam kita. Kau bermula. Aku tak pernah kumpul duit haji. Aku bermula 1 bulan 100. Bulan ini mula dengan 100. Takdir pasal kita ada hendak kan? Bulan depan kita rasa semangat. Kumpul 150 lah. Nampaknya okey juga apa? Saving pun masih luas juga, perbelanjaan apa semua. Dapat bonus, tokokkan lagi. Dapat senoman, tak beli gelang kau ibu, pergi masukkan tabung haji lagi. 5 tahun dapat pergi haji. 5 tahun dapat pergi haji. Kalau kau ada azam, ada niat, takdir peti ais pun tak rosak, televisyen pun tak rosak, tak payah belanja, tak payah apa semua. Allah Ta'ala kasih kita saving sebanyak-banyaknya. 5 tahun dapat. Biasa kalau kita syorkan orang begini, tak sampai 5 tahun dia dapat pergi haji. Pasal dia ada nak dan dia ada azam dengan simpan wang sedikit, dapat pergi haji. Kota tu tak cerita. Kota adalah urusan Allah Ta'ala sebetulnya. Urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah kalau ada azam untuk pergi haji. Apa perkara lagi yang kita nak buat kerja dalam bulan-bulan Syawal ini, tuan-tuan sekalian? Yang sering saya suka peringatkan dalam bulan Syawal, tak bulan lain. Lepas raya puasa, raya apa? Raya haji. Raya haji. Raya Cina tak pakailah. Raya orang putih pun tak pakai. Raya haji. Raya haji. Raya haji. Dalam raya haji ada korban. Kita mention perkara ini dalam bulan Syawal. Korban ini sunat muakkadah. Korban ini satu ibadat sunat bagi setiap individu setiap tahun bagi yang mampu. Korban ini wajib dalam mazhab Hanafi. Korban ini tidak ada ibadat yang paling disukai oleh Allah Ta'ala, mendatangkan redha Allah Ta'ala, seperti kita menumpahkan darah haiwan korban pada hari raya haji. Maka ambil berat terhadap ibadat korban ini. Ana dah buat dah korban. Bila? 4 tahun dulu ana dah buat. Tiap tahun. Tiap tahun. Bagi yang mampu, setiap individu korban. Dalam satu family ada abah, ada ibu, ada 3 orang anak. Setiap tahun 5 ekor kambing kau tumbangkan. Kalau mampulah, kalau mampu. Begitu tuntutannya. Tapi korban satu tiap-tiap tahun ke? Tiap-tiap tahun, tiap-tiap tahun. Servicing kereta tiap-tiap tahun tak? Tiap-tiap tahun. Makan ratusan juga tak kita bayar? Makan ratusan tahun juga. Ganti langsir tiap-tiap tahun tak? Tiap-tiap tahun, setengah orang lah. Kuih raya tiap-tiap tahun, tiap-tiap tahun. Ratusan juga kita keluar. Ini korban pun tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun bagi yang mampu. Berdasarkan hadis Nabi, barang siapa mampu korban, tak korban, jangan datang duduk-duduk bersama dengan tempat kami. Begitu, korban. Paling-paling tidak dalam satu unit keluarga, seekor haiwan ditumbangkan. Tahun ini korban atas nama abah.
Tahun depan atas nama ibu. Tahun lagi satu atas nama anak sulung. Tahun nombor 2 atas nama anak nombor 2. Begitu umpamanya. Satu keluarga mesti ada korban satu. Ambil berat tentang ibadat korban ini. Sunat muakkad yang penting. Hadiahkan mak kita yang masih hidup, yang meninggal dunia tak boleh hadiah korban. Yang dah meninggal dunia nak hadiahkan korban ada caranya. Bukan kita pergi daftar korban atas nama ibu aku ya, tak boleh. Tak boleh. Atas orang sudah meninggal dunia tak boleh kita hadiah korban. Kenapa? Korban tu disembelih atas nama siapa? Atas nama aku, atas nama isteri, atas nama anak. Orang meninggal dunia tak ada hak milik lagi. Ini atas nama ibu. Ibu dah meninggal. Ini kambing tak boleh jadi hak ibu. Tak boleh jadi milik ibu. Maka korban mesti atas nama hak milik. Atas orang sudah meninggal dunia, kalau kita nak laksanakan korban, kau sembelih atas nama kau. Ya Allah, terima ibadat korban daripadaku. Sembelih. Maknanya kambing tu hak milik kita. Dah selamat haiwan tu tumbang, mati, angkat tangan, ya Allah, pahala ibadat korban ni aku hadiahkan untuk ibuku. Hadiah pahala boleh. Tapi hadiah kambing kepada ibu tak boleh. Ibu dah tak ada lagi. Ibu yang masih hidup boleh. Jadi ibu yang masih hidup hadiahkan. Apa nak hadiahkan mak ya tahun ini? Nak hadiahkan barang kemas, dah tak pakai lagi. Dah tak elok orang tua nak pakai gelang sebanyak-banyaknya. Umpamanya. Nak hadiahkan kain baju, pun dah bersusun. Nak hadiahkan ajak makan angin, mak dah tak kuat nak pergi jalan, hadiahkan kambing. Mak saya hadiahkan mak seekor kambing mak tahun ini untuk korban atas nama mak. Hadiahkan isteri kita anniversary. Tahun ini abang ada hadiah istimewa untuk anniversary kita. Hadiah apa bang? Hadiah yang boleh sampai pada akhirat. Hadiah apa tu bang? Seekor kambing untuk korban atas nama awak. Boleh hadiahkan. Jadi give idea korban kita itu untuk orang-orang yang kita kasihi. Kasih korban. Begitu ibadat korban tuan-tuan sekalian. Sebab apa kita sebutkan daripada awal ini? Sebab tak semua orang ada wang simpanan dengan mudah. Kau kumpul sebahagian wang dalam bulan Syawal ini. Kau tepikan lagi dalam bulan Zulkaidah. Dalam bulan haji kau keluarkan. Anak tak mampulah. Kalau kau tak mampu tiap tahun, 2 tahun sekali. Tak mampu juga 3, 4, 5 tahun sekali pun tak apa. Tapi jangan tak ambil berat tentang ibadat korban ini. Orang semua korban, kita tak buat korban, tak kisah. Allah, orang lain tak ada kereta, orang lain ada kereta, kita tak ada kereta, kita risau. Orang lain ada pakaian indah, kita tak ada pakaian indah, kita risau. Orang lain korban, kita tak risau. Ini korban penting menjadi penebus daripada api neraka. Menjadi pencuci bagi dosa kita. Menjadi kenderaan untuk menyeberang siratal mustaqim. Penting ibadat korban ini. Kalau orang-orang alim dahulu tak boleh tidak, seberapa daya mereka nak korban. Senang-senang cerita, nanti dah dekat-dekat raya haji kita cerita di antara bagaimana perlakuan pelaksanaan ibadat korban setengah-setengah para salihin. Mereka sanggup mengorbankan satu-satunya harta yang mereka ada, iaitu kambing. Tak ada harta lain, kambinglah tu harta dia. Tapi hari raya haji punya pasal disembelihnya, dan Allah Taala gantikan dengan anugerah yang cukup besar. Macam-macam riwayat-riwayat ini yang kita sudah dengar di kalangan orang-orang salihin. Itu yang tak ada duit tau. Betul-betul prihatin untuk korban, untuk junjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang ada rezeki Allah Taala sudah luaskan, maka korbanlah korban. Dan di samping itu menjadi syiar juga. Itu di antara amalan-amalan yang perlu kita lakukan dalam bulan Syawal ini. Ada lagi sikit-sikit kita nak sentuh, ialah kerana Ramadan sudah akhir, sudah habis pun, tetapi hidupkan kenangan Ramadan. Ambil tuan-tuan sekalian, satu amal daripada segala amalan-amalan Ramadan yang banyak itu, dan kita hidupkan sepanjang tahun di luar Ramadan, sampai kita jumpa Ramadan tahun depan, sampai akhir hayat kita. Satu saja saya cadangkan. Kita tak cadangkan 3, apatah lagi 10. Lepas raya ni ana bertekad, ana nak tiap-tiap malam sembahyang 20 rakaat sunat mutlak. Macam tarawih lah. Ana bertekad setiap hari nak baca Quran 1 juz macam dalam bulan puasa. Ana bertekad mau iktikaf, ana bertekad 3 minggu dapat buat ke tidak? Begitu. Satu saja. Ambil satu saja yang paling ringan. Jadi kita got no excuse untuk tak buat. Ambil satu sebagai kenangan Ramadan. Apa? Aku lepas raya tak pernah sembahyang witir. Aku witir tak witir dalam bulan puasa je di belakang imam. Sedangkan witir ni sunat muakkadah. Sedangkan witir ni ibadat sembahyang sunat yang paling top dalam sembahyang sunat harian.
Sembahyang witir. Aku tak pernah witir selepas raya. Tahun ini aku nak mula witir. Malam ini aku nak mula witir 3 rakaat setiap malam. Penat tak penat, ngantuk tak ngantuk, 3 rakaat aku nak witir. Dan aku nak kekalkan sampai bertemu Ramadan, sampai selepas Ramadan lagi, sampai akhir hayat aku. Alhamdulillah dapat tekun pulaknya. Jumpa Ramadan lagi. Apa pula nak ambil? Aku nak buat apa? Aku nak baca Quran pulaknya. Kalau dulu tak aku baca Quran kecuali dalam bulan puasa. Lepas raya tutup Quran aku. Aku nak baca Quran. Kalau dalam bulan puasa aku boleh baca 1 hari 1 juz. Aku boleh khatam. Baca sendiri lain, baca dalam grup lain. Lepas raya aku nak baca Quran 1 minggu 1 juz, jadilah. Bermakna dapat khatam dalam tempoh setahun. Jadi aku dapat khatam 2 kali dalam setahun. Sekali dalam bulan puasa, sekali luar bulan puasa. Ini perkara penting tuan-tuan sekalian ya. Kita dah umur tau. Kita ajal maut kita tinggal berapa hari saja lagi. Bekalan perlu dibawa, peluang perlu direbut. Kita dah lepaskan peluang bertahun-tahun lamanya. Bertahun-tahun lamanya. Jadi sekarang dah, kalau kita tak rebut sekarang, kita nak rebut bagaimana lagi? Peluang yang bukan-bukan kita dah rebut. Membebankan kita dalam barzakh kita. Membebankan kita dalam mahsyar kita. Membebankan kita ketika sakaratul maut kita. Kita rebut semua yang bukan-bukan, yang tidak-tidak. Yang haram pun kita rebut juga. Na'udzubillah min dzalik. Ini benda yang menghampirkan pada Allah Ta'ala. Ini benda yang bawa redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini benda yang membahagiakan kita selepas mati kita nanti. Kita tak nak rebut. Rebut dan tak suruh banyak, sedikit saja, 1 saja yang kau ambil dan kau kekalkan sepanjang hayat kau. Nanti apabila dah tahun demi tahun, kita tengok alhamdulillah kehidupan aku terhias dengan oleh-oleh Ramadan. Macam orang suka pergi makan angin lah. Kita tengok rumah dia banyak perhiasan. Ni apa benda ni? Oh, ni pasu saya beli di Turki umpamanya. Oleh-oleh kenangan makan angin 15 tahun dulu. Ini apa pula ni? Ini kotak anak beli di Beijing ketika anak makan angin 12 tahun dulu. Semua rumahnya terhias dengan perhiasan oleh-oleh makan angin dia setiap tahun. Hidup kita hendaklah terhias dengan oleh-oleh peninggalan Ramadan setiap tahun. Jadi makin meningkat, tak terasa. Sebab apa? Yang kita ambil yang paling ringan, tambah. Dah setahun, tambah lagi 1. Nabi mengatakan seorang yang 2 harinya sama dah rugi. Ini kan pula kita 2 tahunnya sama. 2 tahun. Ini kan pula kita 20 tahunnya sama. Ya Allah. Mesti ada peningkatan tuan-tuan sekalian. Mesti ada mengorak langkah untuk menghampirkan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikianlah sedikit pesanan untuk sama-sama kita prihatin dalam bulan-bulan raya ini. Berkunjung tak apa, silaturahmi, berkunjung, beraya, open house, tak apa, kasih orang makan semua. Asal jangan bazir, asal jangan bangga, asal jangan dalam majlis kita biarkan pergaulan laki-laki perempuan yang sebebas-bebasnya. Pasanglah batas, laki-laki duduk lain, perempuan duduk lain ke umpamanya. Ataupun jangan sampai dalam majlis kita bikin majlis hari raya, bikin macam birthday party. Ya Allah, ada majlis tari menari, ada lagu-lagu kumandang, semua tu. Bukan begitu cara kita menyambut hari raya kita. Bukan, itu bukan tanda kemenangan. Itu saja bertanda kegagalan begitu. Na'udzubillah min dzalik. Maka jaga adab dalam menyambut hari raya ini. Berjaga adab tertib. Kita pergi rumah orang, perjumpaan hari raya, majlisnya biasa, macam biasa, okeylah. Kita pergi rumah dia, Masya Allah, ini macam perjumpaan hari raya dia. Ada dansa-dansa umpamanya, ada lagu-lagu muzik, ada panggil DJ, ada panggil apa semua. Betul-betul macam hiburan betul-betul. Sudah sikit lebih kurang ucap selamat raya, maaf zahir batin. Anak banyak tempat lain dapat ucapkan saja sudah, angkat kaki jalan. Sudah penuhkan hajat. Tak masuk pun tak apa. Tak masuk pun tak apa sebetulnya. Tak hadir pun tak apa. Bahkan hadir kadang-kadang boleh jadi haram kalau kita hadir. Okeylah, dah hadir, apa nak buat? Ucap salam selamat hari raya, jamahlah satu sepotong 2 potong kuih, lekas pergi tempat lain. Tak ada tempat lain, pergi masjid duduk. Itu lagi afdal. Itu lagi afdal. Tak sedemikian kita sambut hari raya. Wallahu alam. Sambung bacaan kitab kita tuan-tuan sekalian. Muka surat berapa? 7 31. Bulan puasa lepas, Hawi Al-Khairat di Sungai Penchala sana, dia bikin sembahyang tarawih 5 set. Jadi sampai 100 rakaat.
Kita di Batu Fahad tak larat buat semikian. Kita cuma buat 2 set. Jadi 40 rakaat. Banyaknya tarawih sampai begitu ada ke? Ini kita share sedikitlah pengalaman Ramadan lepas sebelum baca kitab ni. Banyaknya tarawih sampai puluhan rakaat, ratusan rakaat. Ini semua mengikut apa tahu? Mengikut amalan orang-orang Hadramaut, Kota Tarim. Kita di sana sembahyang tarawih paling-paling tidak 3 set. 60 rakaat. Kalau yang kuat 5 set, 7 set. Kita di sini orang sebutkan, kita 20 rakaat, 8 rakaat. 8, sukalah. 20, slow sikit, Masya Allah. Sana sampai puluhan rakaat tau. Puluhan rakaat mereka punya sembahyang. Macam mana tu? Kalau di Kota Tarim, nama Kota Tarim tu kecil. Hujung ke hujung Kota Tarim naik kereta tak sampai 20 minit. Kecil lah maknanya. Masjidnya 400 buah masjid. Banyak masjidnya. Dan seawal-awal sembahyang tarawih ialah 1 jam selepas masuk waktu isyak. Sembahyang tarawih yang kita laksanakan di negeri kita semua ni bang isyak terus kita sembahyang isyak, sembahyang tarawih, itu sebetulnya tak digalakkan tau. Bukan tarawih grade 1. Sebab yang nama tarawih itu qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Nabi sebut man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dalam bulan puasa ini tuntutan 2. Siang harinya siam, malam harinya qiyam. Siamnya fardu, qiyamnya tu dituntut malam walaupun tak fardu. Hidupkan malam Ramadan. Jadi kalau awal-awal dah sembahyang tarawih, bermakna malam panjang, malam panjang bagi dari sebahagian malam kita dah tidur, kita dah rehat. Maknanya bulan Ramadan tu malamnya tu kena banyak jaganya. Banyak jaganya, melek-melek orang bilang. Kena banyak jaganya. Untuk apa? Hidupkan malam-malam Ramadan. Maka di sana awal mula tarawih 1 jam lepas masuk waktu isyak, baru kita dengar ada masjid bang, kemudian dia qamat, dia sembahyang tarawih. Ada masjid sana pula, kalau taruhlah isyak pukul 8, diorang mula tarawih pukul 9. Masjid sana mula 9 suku. Masjid sana 9.30. Masjid sana pukul 10. Masjid sana 10.30. Sampai waktu sahur masih ada masjid yang baru mula tamat sembahyang isyak dan tarawih. Begitu mereka buat. Begitu caranya. Hidupkan sepanjang malam. Jadi bagi kita ni semua kena tahu jadual-jadual masjid. Kita ada pegang jadual masjid kat sana. Nanti diedarkan. Masjid ini pukul berapa. Jadi masuk awal waktu saja yang pukul 9 tu kita sembahyang di mana dulu? Masjid kat kampung kita. Lepas tu kita pergi sembahyang masjid Ba'alawi mula pukul 11. Lepas tu pergi Masjid Al-Muhdar pukul 12.30. Lepas tu pergi Jami' Tarim pukul 1.30. Lepas tu pergi Masjid Ru'il 2.30. Dapat 5 masjid jadilah. Begitu mereka punya ibadat. Tarawihnya sampai ratusan rakaat. Boleh ke? Nombor 1, memang begitu. Kenapa orang buat begitu dan bolehkah buat begitu? Jawapannya, memang Ramadan disuruh qiyam. Tapi kenapa tarawih? Buatlah sembahyang lain macam-macam. Jawapannya, kerana time slotnya itu khas untuk tarawih. Ibadat lain, sembahyang tasbih, sembahyang lain kau boleh buat pada waktu lain, hari lain. Itu waktu khas untuk tarawih, tak boleh buat lain kecuali dalam waktu itu. Dan tarawih besar fadilatnya, maka diisi dengan tarawih dan tarawih. Kemudian boleh ke dalam sudut niatnya ke ataupun apa syaraknya ke, sah ke sampai banyak-banyak begitu? Ini diamalkan oleh orang-orang alim yang sangat faqih dalam agama. Set yang pertama kita niat usolli sunnatat tarawih raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala, untuk malam ini punya peruntukan. Set yang kedua kita niat i'adah, ulangan. Semua sembahyang boleh ulang asalkan kau buat dalam berjemaah. Kita dah sembahyang zuhur, kemudian ada orang sembahyang 2-3 orang, aku nak join lagi lah, ulangan boleh asal berjemaah. Jadi set yang kedua niat ulangan. Set yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh niat qadaan. Qada, kita ada qada ke? Kan kita katakan tadi amalan sunat kita boleh qada yang tertinggal. Ada. Saya pernah tanya sama mufti dia, Habib, kalau aku tak ada qada, siapa bilang kau tak ada qada? Kau masih kecil, kau baby kan tak sembahyang tarawih. Qada lah. Boleh qada. Yang sembahyang yang tak boleh qada hanya sembahyang dalam haid dan nifas sahaja tak boleh qada. Lain tu semua boleh qada. Qada lah, dapat peluang qada. Tebus balik pahala kau. Ya tak ya juga kita bilang, boleh qada sembahyang. Subhanallah.
qada. Dan dihidupkan begitu malam, begitu cara tarawihnya staggered begitu. Kenapa? Kerana kita kalau ibadat pada malam hari, malaikat memandang seperti kita pandang bintang gambar 8. Nampak cahaya. Jadi mereka hendak kampung mereka itu, daerah mereka itu dipandang seperti bintang gambar 8 sepanjang malam, setiap malam dalam bulan Ramadan. Sebab itu mereka buat cara begitu. Kita habis saja malam lah, mereka dah tak nampak macam bintang lagi. Gelap, subuh baru cahaya balik semula. Begitu mereka buat. Ini dah lawan Tokyo ni. Sahabat pun tak pernah buat begini. Para sahabat pun tak pernah. Kita dengar Sayyidina Umar, Sayyidina apa, Sayyidina Umar bikin 20 saja orang sekarang berani protes. Riwayatnya 8. Kenapa kau ikut Umar? Yang nama Nabi Sayyidina Muhammad ke Umar? Allah, orang buat 20, kau berani nak komen Sayyidina Umar? La haula wala quwata illa billah. Ini pula orang buat sampai 60 rakaat, 80 rakaat. Tak ada sahabat buat. Ini sudah melampau, sudah over daripada sahabat. Tak boleh. Kita tak boleh katakan kita over daripada sahabat. Mereka punya 2 rakaat lebih afdal daripada kita punya 2000 rakaat lah. Nabi sebut mereka pada sahabat, mereka punya sedekah secupak lebih afdal daripada kita punya sedekah satu Jabal Uhud punya emas. Mereka sedekah secupak gandum, secupak beras, secupak nasi lebih afdal daripada kita punya segunung Jabal Uhud punya emas. Kerana apa? Ini pada sahabat. Iman dia lain, ikhlas dia lain, matlamat dia lain, maka markah dia lain. Jadi kita tak ada mana, jangan kata nak over dari sahabat, nak match sahabat pun tak dapat. Maka kita, orang macam kita, kena banyak-banyak. Macam orang gaji kecil, gaji besar lah. Orang gaji besar, dia cuma kerja 3-4 jam satu hari aja. Masuk office sikit lebih kurang, gajinya 12,000, 20,000. Kalau yang besar-besar punya lah, boleh bayar gaji orang lagi, Masya Allah. Kalau orang gaji kecil, tak boleh kerja 2-3 jam. Kena kerja paling tidak 8 jam. Buat overtime lagi, buat part time lagi, Masya Allah. Pasal gaji kecil. Kita ni orang gaji kecil. Kita orang gaji sangat kecil. Sebab itu kena overtime, kena part time, kena macam-macam. Kalau boleh sampai tak ada free time. Kenapa? Kita nakkan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu dia buatnya. Kita di Batu Fahad kita buat 2 kali saja. Lepas sembahyang Isyak bikin tarawih masing-masing di mana kampung. Lepas pukul 12 malam kita buat satu sesi lagi tarawih di salah sebuah masjid sana. Jadi siapa yang belum sempat tarawih, kerja petang ke, ada pergi kedai ke mana tadi semua, ada tarawih lagi pukul 12. Ada tarawih lagi pukul 12, mereka datang. Dan yang sudah buat tarawih, ulang lagi tarawihnya. Ulang lagi tarawihnya pada malam itu. Jadi dapat 2 set tarawih 40 rakaat. Mula pukul 12, habis dalam satu suku. Satu suku baca kitab sampai pukul 2. Baca kitab. Dalam bulan puasa kita di sana baca kitab. Kita petikan daripada kitab Syarul Salikin. Itu kira dah penghujung Ramadan lah. Apa tajuk kita baca? Persiapan di ambang menyambut, bukan menyambut Syawal, menyambut kedatangan ajal. Jadi kita bicara bab mati pada penghujung Ramadan. Orang raya untuk nak raya kita baca bab meninggal dunia. Kerana di antara sunnah kita sebut dalam khutbah raya, jarang sekarang orang sebut. Di antara perkara digalakkan kita sebut dalam khutbah raya tu ialah mengingati mati, mengingati akhirat. Raya tu, raya. Kenapa? Itulah matlamat raya kau. Yang kau dah Ramadan tu untuk apa? Untuk akhirat bukan. Sekarang ni kemenangan kau, ada kemenangan lebih besar lagi menanti. Begitu diingatkan tentang mati, ingatkan tentang akhirat. Begitu. Jadi kita di Batu Fahad kita buat sedemikian itu. Di hari akhirat kalau tuan-tuan terdengar, kita dengar di sembahyang tarawih sampai 100 rakaat. Apa ini? Ini penjelasannya lah. Ini penjelasannya. Dalam sudut fikihnya tak ada masalah langsung. Dalam sudut nak takwanya, qiyamul lailnya memang dituntut. Memang dituntut. Dan baguslah, alhamdulillah kalau ada satu tempat dah buat, mudah-mudahan tempat lain mula ikut. Tahun depan kalau masjid ni nak bikinlah. Kalau tidak pun bikin sendiri di rumah. Kita biasa kalau tak kalau di Singapura pun sekalipun, kita tak bikin sampai 2 kali, kita bikin sendiri di rumah 2 kali. Kita dah tarawih di masjid, di surau, balik buat dengan isteri, dengan anak-anak. Awak dah tarawih belum bang? Mari kita tarawih lagi. Tarawih dengan isteri pula. Dah buat di masjid 1 set, buat di rumah 1 set. Boleh.
Jadi tuan-tuan kalau yang belum tarawih, dah tarawih, buat di rumah, buat lagi, ulang lagi dengan isteri begitu. Anak-anak balik kerja petang lambat, balik pukul 10 semua. Tak apa, abah tunggu kau pukul 11 kita tarawih bersama. Bulan puasa tak apa, ngantuk sikit tak apalah bulan puasa kan. Isteri kita pun penat, awak tidur dulu, tak apalah, lepas isyak awak rehat dulu. Awak bangun malam, dapat pahala tahajud. Bertahajud dengan tarawih kalau dah tidur lagi. Pukul 11 malam, pukul 12 malam kejutkan semua anak-anak semua, mari ulang tarawih. Habis abah dah buat tadi kan? Dah buat, tak apa ni abah ulang lagi untuk kamu semua. Pukul 11, pukul 12 tarawih lagi anak beranak semua. Buat baca surah ringkas-ringkas, begitu. Itu di antara keprihatinan, kegigihan orang-orang yang nak ibadat pada bulan Ramadan untuk kita ambil contoh, ya. Maka surat 31 sampai yang mana? Okey. Ini semua tentang empat-empat yang harus. Kelima, keenam ya. Sekarang masuk di sini. Okey. Kita sudah bincang tentang 6 umpatan yang harus. Umpat dosa besar. Mengumpat lebih dahsyat daripada berzina. Nabi mengatakan jaga-jaga terhadap mengumpat. Mengumpat adalah lebih bersangatan daripada berzina. Para sahabat heran. Betapa kiranya ya Rasulullah mengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina. Nabi mengatakan orang yang berzina, dia tobat, begitu dia tobat Allah ampunkan dosa dia. Tetapi orang mengumpat tak terampun dosa dia selagi diampuni dosanya oleh orang yang diumpat itu. Jadi bermakna taubat daripada umpat lebih payah daripada taubat daripada zina. Bukan untuk pilih ya. Zina dosa besar, tapi taubatnya senang. Umpat pun dosa besar, taubatnya susah. Jadi nak zina kan nak umpat, ya dua-dua tak boleh. Dua-dua tak boleh. Dah zina tak boleh, umpat lebih-lebih lagi tak boleh. Umpat lebih-lebih lagi tak boleh. Kerana taubatnya sangat payah. Tapi di sana ada 6 umpatan yang harus tak dosa. Ini pembelajaran kita pada sebelum Ramadan kemarin. 6 umpatan yang tak dosa. Yang pertama, minta fatwa jumpa mufti. Ini kita tak ikut senarai ini. Yang kedua, minta tindakan daripada qadi. Yang ketiga, nak menyelamatkan orang Islam daripada kecelaan seseorang itu. Yang keempat, minta tolong orang pada menghilangkan kejahatan orang. Yang kelima, gelaran yang sudah terbiasa bagi salah seseorang itu. Yang keenam, bagi orang yang menzahirkan maksiatnya itu. Yang pertama, minta fatwa dari mufti. Yang kedua, minta bela daripada qadi. Apa beza jumpa mufti, jumpa qadi? Jumpa qadi kau minta fatwa, tapi kau nak laksanakan sendiri. Jumpa qadi maknanya kita ngadu qadi, minta qadi ambil tindakan. Begitu. Jumpa mufti, seorang jumpa sama Rasulullah, ya Rasulullah, suami aku ni bakhil. Bolehkah aku pickpocket daripada wang dia untuk kadar perlu aku? Rasulullah bilang boleh. Apabila dia sebut suami aku bakhil, itu kan umpat namanya. Tetapi kerana apa tujuan dia cakap? Nak minta fatwa daripada Rasulullah, nak minta hukum boleh ke tidak? Maka Rasulullah boleh. Rasulullah tak bilang jangan sebut suami kau, jangan umpat suami kau. Tak ada. Jadi tu jumpa mufti. Jadi jumpa sama mufti, kita nak minta hukum, nak minta, kemudian kita jelaskan apa keburukannya. Itu hukumnya harus. Tapi ini semua yang 4, yang 6 ni semua kena dengan niat ya. Niatnya untuk kebaikan dan niatnya lillahi ta'ala, bukan niatnya nak mengaibkan orang. Kita jumpa tuan imam, seorang isteri jumpa tuan imam, nak minta hukum mengenai suaminya. Tapi dengan niat supaya nak aibkan suaminya pada tuan imam. Tuan imam tu kawan suami dia. Tuan imam, saya nak kasih tahu tuan imam, suami saya ni begini. Boleh ke tidak? Kalau ikut zahir hukumnya boleh, tapi bergantung pada niatnya. Allah Taala mengetahui apa niatnya. Okay? Yang kedua, ngadu qadi. Kalau istilah kita sekarang bilang lapor polis lah. Qadi itu kira mahkamah lah maknanya. Kita lapor pejabat polis, pergi balai polis, jumpa tuan, saya nak buat aduan. Sebelah rumah saya ada nampaknya kegiatan yang tak sihat jiran saya. Apa dia buat?
Takkan saya nak umpat jiran saya. Tuan pergi siasat sendirilah. Kau cakap lah apa ceritanya. Aku nampak tuan, hari-hari nampak pemuda keluar masuk dalam rumah itu, keluar hoyong hayang, umpamanya lah macam ada kegiatan tak bagus, mungkin dadah, mungkin apa, tapi sangat-sangat begitu. Sebutkan apa kecelaannya itu. Sebutkan. Jadi untuk diorang ambil tindakan, boleh, kita boleh sebutkan. Yang ketiga, untuk menyelamatkan orang daripada kejahatan orang, daripada keburukan orang. Anak kita di Pinang, budak kampung sekian-sekian itu, anak fulan-fulan. Budak tu pernah duduk sekampung dengan awak. Macam mana ya sikap dia? Elok ke tidak? Saya nak cakap tak berani, dah jadi menantu awak, tahulah awak macam mana nanti. Cakaplah apa kecelahan dia. Saya kenal, dia memang duduk budak kampung saya. Ada rekod lah. Rekod apa? Suka bergaduh dengan jiran. Oh ya. Apa rekod lagi ada kalau boleh saya tahu? Biasa masuk makan dadah. Oh ya. Lagi apa lagi? Umpamanya lah. Kasih tahu semuanya. Tapi semuanya tu dia dah tobat. Umpamanya lah. Kalau tobat dah tak payah cakap. Kalau belum tobat kau boleh kena cakap semua. Macam mana dahulu. Seperti seorang jumpa sama Rasulullah. Ya Rasulullah, aku dipinang orang. Fulan dan fulan. Yang mana satu yang patut aku terima? Maka apa Nabi bilang? Yang fulan yang pertama, miskin papa kedana. Yang kedua, ada rekod suka pukul bini. Maka Rasulullah rekomen yang ketiga. Jadi bermakna Rasulullah sebutkan kecelakaan itu ke tidak? Sebutkan. Jadi tak menjadi salah menyebutkan di situ, untuk menyelamatkan orang. Yang keempat, minta tolong orang. Kita nampak budak ini bulan-bulan puasa dia beratur untuk beli judi. Apa ni? Kalau aku tegur, jadi gaduh ni, jadi marah. Aku ngadu Pak Long dia. Pak Long dia boleh cakap. Cik Seman, saya mau kasih tahu. Apa dia? Anak saudara awak tengok kat pekan. Tengah beratur beli tiket judi, umpamanya. Tolong nasihatkan sikit. Itu kan kita dah umpat anak saudara dia tu kan. Boleh kerana nak minta tolong orang. Nak minta tolong orang. Begitu. Dan yang kelima, atas gelaran yang sudah terbiasa. Satu kampung ada 15 Ahmad. Dan gelarannya semuanya tak senonoh belaka. Amat panjang, amat bongkok, amat boncit, amat itu. Macam-macam yang tidak-tidak pulaknya semuanya itu. Tapi tuan punya diri dah tahu gelaran dia begitu. Dia nak bilang orang, kau kalau cari aku, kau jangan bilang Ahmad bin Sulaiman, orang tak kenal. Kau tanya apa Ahmad Timpang, dia tahu. Kau sebutlah. Tak berdosa kita sebut. Kerana tuan punya sendiri pun terima. Dah jadi kita biasa. Macam siapa? Ibrahim Pendek. Ibrahim Pendek itu kan semua orang panggil dia Ibrahim Pendek kan. Dalam gambar wayang pun tulis Ibrahim Pendek. Tak ada risu orang pun. Kerana apa? Dan memang dia terima gelaran sedemikian itu. So boleh. Itu pun boleh. Yang keenam, orang yang menzahirkan kejahatan dia sendiri. Yang nama mengumpat ialah membuka kejahatan orang. Tapi engkau buka kejahatan diri engkau sendiri, umpat. Boleh. Tak menjadi dosa. Apa ni? Bulan-bulan puasa, tak puasa, curi minum kat tepi jalan, togok arak pulaknya, astagfirullah. Umpat. Tak menjadi apa. Dan yang keenam ini, bahkan dah mati pun boleh umpat. Na'udzubillah min dzalik. Kita boleh baca dalam kitab Sabilul Muhtadin. Kalau kita mandikan mayat, kita kena cermat, tak boleh cakap sembarang. Kita mandikan orang saleh, orang baik, tuan imam, kita mandikan dia nampak tanda-tanda kebaikan. Nampak tau, kita kalau mandikan mayat, kendali mayat, kita tahu mayat tu lebih kurang macam mana dia menghadapi kematian dia, kita nampak tandanya. Nampak tandanya. Apabila kita nampak tanda-tanda baik, sebutkan. Tadi masa ana mandikan, harum baunya. Masa ana mandikan, wajahnya berseri macam tersenyum. Sebutkan, biar orang gembira. Yalah tuan imam dia orang saleh, masya-Allah. Jadi orang suka nak sembahyangkan jenazah dia. Sebutkan. Tapi kalau ini orang baik, orang saleh, kau mandikan jenazah dia, kau nampak tanda-tanda tak elok, jangan cerita orang. Bermakna ada kecelaan dia yang disembunyikan, maka kau pun sembunyikan. Jangan cerita orang. Diam saja. Diam saja. Biar orang terus sembahyangkan dia, dapat tengah serampun dosa dia. Gitu. Tapi kalau kita mandikan orang yang jahat, umpamanya kaki judi, kaki arak, apa semua, kita mandikan, harum mayatnya pulaknya, berseri wajahnya, jangan cerita ke orang. Nanti member dia dengar suka. Tengok kawan aku togok pun
bau harum jugalah. Oh, jangan cerita diam-diam, senyap-senyap saja. Biar kawan dia tercemas, apa cerita kawan aku ni, apa cerita kawan aku ni. Jangan cerita orang. Kalau kau mandikan dia, nampak tanda-tanda celah dia, terbeliak biji mata dia ke, lidah dia terjelis, keluar masukkan tak boleh, umpamanya lah, na'udzubillah min zalik, berlindung sama Allah Ta'ala. Kau nak cerita orang boleh, ulama bilang. Cerita kawan dia, bukan cerita depan-depan. Tuan-tuan, inilah akibat orang suka main judi. Terjelir lidah dia. Bukan begitu maksudnya. Bukan maksud begitu. Pada ketika yang sesuai lah, kawan dia tanya, macam mana kau mandikan mayat kawan aku tu? Aku bilang, kau tobat. Kawan kau masa aku mandikan dia dulu, ada tanda tak baik lah. Kita sebut itu supaya jadi insaf pada kawan dia. Dan tak dosa kita sebut. Tak dosa kita sebut. Kenapa? Dia menzahirkan keburukan dia. Tak dosa kita sebut dari hidup sampai ke mati. Sampai ke mati. Na'udzubillah min zalik. Begitu Allah Ta'ala bukakan kecelaan bagi orang-orang yang menzahirkan kecelaannya. Na'udzubillah min zalik. Tak dipelihara Allah Ta'ala marwahnya. Malaikat pun umpat dia. Apabila dibawa arwahnya, malaikat nak ke langit tanya, siapa yang kau bawa ni? Busuknya, busuk baunya. Jangan bawa naik. Malaikat bilang, ini pulan yang buat amal sekian. Malaikat umpat dia macam-macam. Allah, aib dia, Masya Allah. Begitu, na'udzubillah min zalik. Begitu. Ini umpat yang harus, yang 6 ini. Yang ada dalam 6 ini, umpat yang tak berdosa. Ada di antaranya wajib, ada di antaranya harus. Yang wajib kau buat siang Ramadan tak apa. Yang harus siang Ramadan pun jangan kau buat. Seperti apa? 4 orang yang buat maksiat zahir, itu harus. 4 nak kasih tahu Pak Long dia main judi, itu wajib kau kena buat walau siang hari Ramadan. 4 Ibrahim Pendek, Ahmad Timpang, siang Ramadan kalau boleh itu pun kau elakkan. Siang Ramadan kau elakkan. Kenapa? Takut menjejas pahala puasa kita. Kerana kita dalam Ramadan kita nak suci sesuci-sucinya. Tak nak ada pertuturan yang tak elok pun. Walaupun tak dosa. Begitu. Itu 6 4 yang harus. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat yang menegahkan daripada mengumpat itu bahawa engkau berfikir pada janji seksa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dipindahkan kebajikan orang yang mengumpat kepada suratan amal orang yang diumpat. Maka telik olehmu akan sedikit kebajikan engkau dan banyak umpat engkau. Kemudian telik olehmu akan kecelaan engkau. Maka berbimbang engkau dengan diri engkau lebih baik daripada berbimbang dengan diri orang yang lain. Engkau nak umpat, maknanya kau sedar dirilah. Kau umpat dia saja, begitu engkau sebut pahala engkau pindah pada dia, dosa dia pindah pada engkau. Banyak amal engkau? Tak ada. Sedikit dosa engkau? Tak ada. Nak tambah dosa lagi? Tak nak. Nak kena keruk pahala lagi? Tak nak. Jangan mengumpat. Jangan mengumpat. Kau bimbang terhadap kurang markah engkau lebih utama daripada kau bimbang terhadap kurang pada saudara engkau. Begitu. Jadi jangan kita mengumpat. Nak mengumpat kena sedar diri. Macamlah markah kita dah tinggi sangat sampai kita boleh mengumpat orang. Wallahu alam bisawab. InsyaAllah kita sambung, dapat baca seperenggan saja. InsyaAllah pada kuliah yang duha nanti kita sambung baca lagi. Duha pukul berapa? Duha nanti pukul 10 ada kuliah duhanya lagi. Ini sebetulnya saya datang selepas Syawal ini, banyak sesi-sesi belum buka. Mungkin antarabangsa belum buka. Yang hari Jumaat malam patut baca sini kan. Tapi ada acara orang minta di tempat lain apa semua. Jadi kita kira datang yang kali ini kiranya untuk sebagai warming up sajalah selepas hari raya. InsyaAllah pada bulan depan kita ikut jadual sebagaimana yang dahulu. Ini kita sebagai, dan bukan separuh, lebih hampir satu sesi kita tadi kita bicara mengenai muhasabah selepas Ramadan. Mudah-mudahanlah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Korban mana yang afdal tuan-tuan sekalian? Kambing ke lembu? Lembu ke unta? Korban paling afdal sekali seekor unta untuk seorang. Tak share, tak kongsi. Seekor unta untuk seorang.
Kemudian seekor lembu untuk seorang atas nama seorang. Kemudian seekor biri-biri. Kemudian seekor kambing kampung, kambing kacang kita bilang. Kemudian seekor onta kongsi 7 orang. Kemudian seekor lembu kongsi 7 orang. Itu paling minimum lah, seekor lembu kongsi 7 orang. Kalau boleh seekor kambing seorang tu lebih afdal, jauh lebih afdal daripada seekor onta kongsi 7 orang sekalipun. Bahkan saya ni banyak duit, saya boleh korban seekor onta untuk atas nama saya seorang, ataupun saya boleh pilih untuk 7 ekor kambing atas nama saya seorang. Sebab seekor onta kan untuk 7 bahagian kan. Saya nak tumbangkan seekor onta kan, nak tumbangkan 7 ekor kambing. 7 ekor kambing lebih afdal daripada seekor onta. Kenapa? Banyak darah yang ditumpahkan. Jadi kita ni kaya raya. Import onta, masukkan dalam, anak-anak paling besar punya fadilat. Susah payah. Kalau kena import, kena bawa unta masuk dalam. Yang nak sembelih pun tak tahu macam mana nak sembelih unta. Tak mati haiwan tu susah pula engkau nanti. Nanti tak nak tahu nak sembelih unta. Dah sembelih tak tahu macam mana nak siang. Kan besar unta. Dah tahu siang tak tahu macam mana nak masak. Resipi apa unta nak masak, ya tak tahu pulanya. Okeylah. Kalau kerana nak fadilat, ada yang lebih besar pada itu. 7 ekor kambing. 7 ekor kambing lebih besar daripada seekor onta. InsyaAllah mudah-mudahan dapat laksanakan yang berat korban. Bayang duha tuan-tuan sekalian.